nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita syukur banyak kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia-Nya, Dia telah pilih saya dan tuan-tuan untuk duduk dalam majlis agama. Dan ini hanya taufik daripada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, mafhum dia, bila orang Islam mereka berkumpul untuk agama Allah, malaikat akan mengelilingi mereka berbondong-bondong dan sampai ke arasy Allah. Dan orang yang duduk di dalam majlis ini, mereka di dalam rahmat Allah. Dan di akhir majlis ini, satu malaikat akan elan, umumul lakum tankum sejahtera bersama. Bangunlah kamu dalam keadaan dosa kamu telah diampunkan dan telah digantikan dengan kebaikan. Allah Ta'ala begitu gembira sekali bila hamba dia duduk dalam majlis agama, fikir tentang agama Allah. Allah Ta'ala membuat satu majlis, para malaikat akan duduk, dan macam mana di sini kita cerita tentang Allah, Allah juga akan cerita tentang kita di hadapan para malaikat. Saya dan tuan-tuan, ini kedatangan kita di sini hanya limpah kurnia dengan Allah. Allah yang beri taufik kepada kita untuk kita duduk dalam majlis. Oleh kerana itu, setiap amalan baik yang kita buat taufik kepada Allah, kita bersyukur atas seluruhnya. Kebaikan taufik kepada Allah, kita selamat daripada keburukan juga taufik daripada Allah. Seluruh manusia di hadapan kita ada dua keadaan. Satu keadaan muafiq, keadaan yang kita suka dengan. Satu lagi keadaan non muafiq, keadaan yang mana kita tak suka dengan keadaan. Orang-orang mukmin ini antara sifat dia, sifat sabir dan syakir, sabar dan syukur. Keadaan yang muafiq, keadaan yang mana dia suka keadaan dia, dia syukur. Keadaan yang kadang-kadang datang, kadang-kadang yang mana keadaan yang kita suka dengan dia sabar. Keadaan yang dia suka, dia syukur. Keadaan yang dia tak suka, dia sabar. Ini dua sifat yang ada dalam orang iman. Dalam setiap keadaan dia boleh dapat. Keadaan dia suka ke tak suka ke, sabar syukur, sabar syukur. Tiap-tiap keadaan dia boleh dapat pahala kalau dua sifat ini ada dalam diri. मैं मोहतरम दोस्तों हुजूर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे खालिक है और मालिक है. जब Allah Subhanahu wa taala Khalik, dia pencipta kita, dialah Malik kita, dialah segala-galanya. Sebelum ada apa-apa Allah ada. Nanti satu zaman akan datang, ada apa yang akan kekal, ada apa yang tinggal waktu Allah ada. Dialah Allah awal, dialah Allah akhir, dialah zahir, dialah batin. Dialah. Tak ada yang mana sebelum dia. Selepas dia tak ada siapa-siapa. Satu hari akan datang, Allah Ta'ala dengan mumpul dia telah ciptakan alam ini. Satu hari akan datang dengan satu perintahnya, dia akan hancurkan dunia ini. Waktu itu Allah Ta'ala akan elan, limanil mulkul yaum, hak milik siapakah kerajaan hari ini. Tak ada siapa yang boleh jawab. Semua akan hancur habis. Allah akan jawab waktu itu, lillahi wahidil qahhar. Hak milik Allah saja. Seluruh kerajaan, seluruh perusahaan hanya hak milik Allah saja. Allah Subhanahu wa taala, zat dia maha sempurna, sifat Allah maha sempurna, pengetahuan Allah maha sempurna, pendengaran Allah maha sempurna, penglihatan Allah maha sempurna. Dialah Allah telah ciptakan alam ini dengan kudrat dia. Apa yang Allah Ta'ala inginkan, Allah Ta'ala cakap jadi, maka perkara itu akan jadi. Allah untuk buat, Allah tak berhajat kepada siapa-siapa. Zat dia, sifat dia maha sempurna. Allah Ta'ala punya ilmu tak ada batasan. Allah yang pendengaran tak ada batasan. Allah yang penglihatan tak ada batasan. Allah maha sempurna. Dikumpulkan seluruh bukit, gunung, Allah punya ilmu begitu luas sekali. Allah tahu berapa berat gunung-gunung yang dekat dalam dunia ini. Dikumpulkan air dalam laut, Allah tahu berapa berat.
Berapa banyak air yang ada. Tiap-tiap air hujan yang turun daripada dulu sampai kiamat, berapa banyak hujan yang akan turun. Berapa titik yang akan turun. Itu pun Allah mengatakan. Di dasar laut, berapa banyak pasir. Bila pasir tadi bergerak, berapa banyak yang ada. Itu pun Allah mengatakan. Allah sahaja maha sempurna. Kita dua orang jalan, kita mau sembang-sembang jalan, tiba-tiba kita tengok wanita yang bukan mahram. Walaupun kawan-kawan kita tak tahu, tapi Allah penglihatan dia tak terbatas. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma as-sudur. Apa yang terdetik, apa yang terlintas, apa yang lalu depan mata kita, itu pun Allah Maha. Orang yang berjalan yang kita tak nampak, itu pun Allah Maha. Alimu bidzati sudur. Dia Maha mengetahui apa yang tersurat, tersirat, terdetik, terlintas dalam hati kita. Itu pun Allah Maha. Allah lah sahaja Maha sempurna. Dia Maha mengetahui segala-galanya. अभी तो ये समझना बहुत आसान हो गया कि मोबाइल के जरिया Allah Ta'ala Maha mengetahui. Kita tidur di sebelah isteri kita, kita tengok dalam handphone kita. Walaupun isteri kita yang duduk sebelah kita, dia tak tahu apa yang kita sedang tengok. Tapi Allah, itu pun Allah Maha mengetahui. Allah Ta'ala tak ciptakan 7 petang langit, 7 petang langit. Antara satu langit dengan langit kedua, langit pertama Ta'ala jadi penghalang untuk Allah tahu apa yang sedang berlaku di langit kedua. Untuk Allah tak ada apa benda yang penghalang, tak ada hijab. Allah Maha melihat apa yang berlaku dalam bumi yang ke-1, lapisan yang kedua, ketiga. Allah Ta'ala yang penglihatan Maha sempurna. Allah Maha melihat semua sekali. Satu gunung yang besar, di sebalik gunung tadi pun Allah Maha mengetahui apa yang sedang berlaku. Lautan yang dalam, apa yang sedang berlaku dalam laut tadi, itu pun Allah. Allah pendengaran dia sempurna. Dia punya penglihatan dia sempurna. Dia punya pendengaran dia sempurna. Tak ada satu perkara yang sembunyi daripada Allah. Seluruh manusia berkumpul dalam satu medan dan semua orang cakap bahasa masing-masing. Allah Ta'ala satu waktu, dalam satu time, dalam satu waktu Allah Ta'ala Maha mendengar semua orang yang bahasa. Allah memahami semua orang yang bahasa. Kalau Allah Ta'ala tunaikan semua orang yang hajat pada satu time, Allah punya khazanah begitu besar sekali, sedikit pun tidak ada kurang daripada khazanah. Pendengaran Allah sempurna, khazanah Allah besar, tidak ada batasan. Allah Ta'ala tunaikan hajat seluruh manusia, semua makhluk yang hajat Allah sempurna. Sedikit pun daripada khazanah Allah akan berlaku. Kehinaan, kemuliaan dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah suka Allah beri kerajaan kepada siapa-siapa. Allah suka Allah beri kerajaan kepada siapa-siapa. Allah Ta'ala suka Allah berbagi kemuliaan kepada siapa-siapa. Allah suka Allah berbagi kehinaan kepada siapa-siapa. Walaupun asbab kemuliaan ada pada satu orang, macam-macam asbab, tapi Allah nak hinakan dia, Allah beri hinakan dia. Asbab kemuliaan satu pun tak ada. Asbab kehinaan penuh, tapi Allah nak bagi kemuliaan, tak ada siapa yang boleh halang. Firaun, Haman, Qarun, dia ada segala asbab kemuliaan. Macam-macam asbab kemuliaan ada. Allah telah hinakan mereka. Allah telah buat keputusan kehinaan untuk mereka. Tak ada siapa yang boleh kemuliaan. Kemuliaan, kehinaan hanya milik Allah. Siapa Allah suka Allah bagi. Siapa Allah suka Allah bagi. Dia. Inilah dalam iman perkara yang pertama sekali, ma'rifatullah. Kita perlu kenal siapakah. Inilah perkara yang pertama sekali. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran maupun dia tidak menjadikan manusia dan jin melainkan untuk ibadat kepada Allah. Ayyarifun, jadi kita kenal. Lepas kita kenal Allah, ma'rifat Allah, barulah kita taat kepada Allah. Hari ini kerana kita tak kenal Allah, jadi kita tak tahu apa maksud hidup. Daripada pagi sampai petang, kita ingat kita jadi doktor yang besar, kita akan berjaya. Kita jadi ahli businessman yang besar, kita akan dapat kejayaan. Kita jadi engineer yang besar, kita akan dapat kejayaan. Macam tak. Sedangkan maksud hidup kita, Allah telah angkat kita atas dunia ini. Perkara yang pertama sekali, kita kenal Allah. Kenal Allah dan taat kepada Allah. Ketaatan kita kepada Allah. Inilah maksud. Ustaz Lapa,
Tuan-tuan yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk dapatkan ma'rifatullah ni, kenal kepada Allah, kenal. Inilah kerja kita. Inilah maksud hidup kita. Kita perlu kenal siapakah pencipta kita. Kita perlu kenal siapakah. Lepas kita kenal Allah, lepas tu kita taat. Kita taat perintah-perintah Allah. Jadi Allah Ta'ala, macam mana kita nak kenal Allah? Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, tak ada benda yang boleh jadi contoh kepada Allah. Tak ada. Tak ada benda. Tengok langit, langit dah Allah Ta'ala. Untuk nak fahamkan perkara ni, siapakah Allah? Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dia besar ihsan yang Allah buat atas manusia. Allah Ta'ala hantar Rasul Nabi di kalangan manusia. Manusia juga. Dan Nabi tadi dia bagi tahu kepada manusia tentang perintah-perintah Allah. Dia sucikan tazkiyah nafs, sucikan hati-hati manusia, dan ajarkan ilmu Quran dan hadis kepada manusia, supaya manusia dia dapat kenal siapakah pencipta. Allah Ta'ala Maha Pemberi yang menerima adalah makhluk manusia. Allah Ta'ala memberi, manusia penerima. Macam mana manusia ni boleh jadi penerima? Dan Allah saat dia Maha Pemberi, macam mana manusia ni dia dapat ambil? Allah Ta'ala dengan kudrat dia, dengan kasih sayang dia, dia telah hantar Nabi Rasul Anbiya alaihi salatu wassalam ke atas muka bumi ini, usaha di atas manusia, sehingga kan manusia ini datang dalam diri dia keinginan talab untuk ambil faedah daripada zat Allah Subhanahu. Untuk kerja yang mulia inilah, untuk hubungkan manusia dengan Allah, untuk kenalkan manusia kepada Allah. Allah Ta'ala telah utuskan Anbiya alaihi salatu wassalam. Allah telah hantar Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam kepada manusia untuk usaha atas perkara ini, supaya seluruh manusia mereka dapat buat hubungan mereka dengan Allah, mereka dapat kenal Allah, mereka terus boleh ambil istifadah, terus boleh ambil faedah daripada zat. Inilah tujuan maksud Allah telah hantarkan Nabi-Nabi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke atas bumi. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, wa ulil amri minkum. Fuqaha, mufassirin mereka terjemahkan ayat ini, taatlah kepada fuqaha, orang-orang fakih, orang yang ada kefahaman agama. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, ayat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi tahulah pada umat kamu, kalau kamu mau kamu jadi kekasih Allah, fattabi'uni, ikutlah cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kamu akan jadi kekasih. Untuk jadi kekasih Allah, syarat dia pertama ialah kita kena kehidupan kita seperti kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejauh mana kehidupan kita sama seperti kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mirip-mirip pada kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka banyak itulah kita akan jadi kekasih. Allah akan sayang kita. Kita akan jadi orang yang dekat dengan Allah bila kita mentaati, bila kita ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kehidupan kita sama seperti kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan terima. Kehidupan tadi akan diterima, layak untuk diterima di sisi. Tapi kehidupan yang tak ada kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ada cara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sisi Allah tak terima kita. Satu orang dia bawa baju dia sampel pergi tempat tailor, tukang jahit baju. Dia membantu kau kepada tailor, jahit baju saya 100% kopi macam mana baju ni, contoh sampel. Lepas berapa hari dia tengok tailor tadi dia buat baju, ada dia tak ikut saiz, panjang dia, lebar dia, tangan dia semua diikut, dia suka. Apa tuan-tuan dia rasa? Orang tadi akan cakap dekat tailor, ini baju kau punya, kau simpan. Kau telah buang masa aku, kau telah buang duit aku, kau telah susahkan aku. Aku tak akan terima benda. Begitulah tuan-tuan. Dalam syariat Islam, satu sukatan yang dibuat oleh Allah, satu-satu perkara inda Allah, di sisi Allah, bilakah dia akan jadi makbul, bilakah Allah akan terima, bila perkara tadi, bila amalan tadi dibuat dengan cara yang ditujukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sesuatu amalan dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan terima amalan tadi. Bila jauh daripada, bila tak ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan tak akan terima. Allah Ta'ala bila terima amalan kita, kita akan makin dekat dengan Allah. Tapi sebaliknya, kalau kehidupan kita tak ada cara kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari demi hari kita tak akan dekat kepada Allah, tak akan dekat kepada Nabi, kita akan jauh daripada Allah, kita akan jauh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesuatu amalan untuk Allah Ta'ala terima amalan tadi ada dua syarat.
iman dan tariqah. Pertama, iman kepada Allah. Nombor dua, cara Nabi SAW. Baru Allah Ta'ala akan terima amalan untuk kita selamat tuan-tuan dekat akhirat nanti. Pertama, iman, akidah yang betul, dan cara kehidupan kita, cara Nabi SAW. Barulah kita akan selamat. Macam manakah iman kita? Hakikat iman, sebenar-benar iman dapat datang dalam kehidupan kita. Iman yang macam mana dikehendaki oleh Allah. Ini iman yang ada dalam diri para sahabat. Hakikat iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya Hazrat Aris bin Malik radhiyallahu anhu, apakah keadaan kamu? Macam manakah kamu berbagi berpetang? Jika saya berbagi berpetang dalam keadaan betul-betul beriman, iman hakikat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tanya kepada dia, macam mana kamu boleh mendakwakan kamu ada iman yang hakikat iman? Dia pun telah bagi tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, siang hari saya berpuasa, malam hari saya bangun sembahyang, zikir, doa, itu amalan. Dan hati saya dan sikit pun tak ada rasa cinta dalam dunia. Hati saya bersih daripada dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu, sesungguhnya kamu telah dapat hakikat iman dan nur iman telah masuk dalam hati. Tuan-tuan yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hakikat iman macam mana datang dalam diri saya dan tuan-tuan. Inilah usaha yang mana kita sudah buat. Kita dapat menghasilkan hakikat iman yang mana matlub indallah, yang dikehendaki oleh Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, dunia ni kotor di sisi Allah, sikit pun tak ada nilai. Kalaulah dunia ni ada nilai, Allah Ta'ala sikit pun sebesar kepak lalat pun, namun pun kalau ada nilai di sisi Allah, orang yang tak beriman kepada Allah, satu teguk air tak bagi minum perut. Di dunia tuan-tuan, di sisi Allah langsung tak ada apa-apa. Allah yang telah ciptakan dunia ni. Dari hari Allah telah ciptakan dunia sampai hari ini, Allah tak pernah tengok dunia ni dengan pandangan rahmat. Allah pencipta dunia ni. Allah tak pernah pun cerita kebaikan dunia. Dalam Quran banyak tempat Allah Ta'ala bagi tahu apakah hakikat dunia. Tuan-tuan, sahabat kiram radhiyallahu anhum, hakikat iman ada dalam hati mereka. Mereka tak terkesan sikit pun dengan dunia. Dunia dah keluar dari hati mereka. Barulah mereka terdapat hakikat. Saya dan tuan-tuan pun melalui usaha ini kita mau usaha macam mana kita dapat hakikat iman. Allah Ta'ala telah jadikan manusia untuk akhirat, dan seluruh dunia ini Allah Ta'ala telah ciptakan untuk manusia. Kita duduk dalam dunia ini, contoh dia seperti satu orang yang naik kapal, sambat ke kapal ini. Dia duduk dalam air, tapi dia usaha air jangan masuk dalam kapal dia, dalam masuk dalam sampan. Kalau air masuk dalam sampan, dia akan tenggelam. Begitu juga kita dalam dunia ini. Maksud kita adalah akhirat. Kita akan gunakan dunia ini. Kita duduk dalam dunia, kita akan guna dunia. Tapi maksud kita adalah akhirat. Maksud kita adalah Allah. Kita duduk dalam dunia ini, kita akan tinggalkan dunia ini. Kita sedang menuju ke akhirat. Dunia ini tak ada nilai di sisi. Satu orang bawa kereta, dia punya pandangan di depan. Tapi kadang-kadang dia akan tengok side mirror, tengok ini dia cermin. Tengok tepi, tengok tepi. Tapi main dia adalah depan. Saya dan tuan-tuan kita pun setiap waktu dalam keadaan kita perlu letakkan akhirat di hadapan. Kita perlu letakkan Allah di hadapan kita. Kita letakkan Allah, akhirat di hadapan kita. Kita sedang menuju ke akhirat. Bila kita seperti mana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, orang-orang mukmin, seperti dalam hadis yang diberitahu, orang-orang mukmin sifat dia beribadat kepada Allah. Macam mana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, tatajafa junubuhum manil mawadi yad'una rabbahum. Waktu malam, badan jauh daripada tempat tidur, bangun kerana takut dan minta kepada Allah, harap kepada Allah, beribadat kepada Allah. Ini sifat orang mukmin. Dan apa yang Allah bagi, kita belanjakan di jalan Allah. Ini sifat orang. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhum dia, bila satu orang
dia dekat dengan Allah melalui amalan ibadat, maka Allah Taala bagi tahu apa? Aku akan jadi mata dia, aku akan jadi telinga dia, aku akan jadi tangan kaki dia. Maksudnya dia akan lihat apa yang Allah suka, dia akan tengok, dia akan dengar apa yang Allah suka, dia akan cakap apa yang Allah suka. Tangan kaki dia akan digunakan tempat yang Allah suka. Orang mukmin tuan, dia tiap-tiap hari dia akan berusaha. Tiap-tiap hari dia akan berusaha macam mana makin dekat dengan Allah. Cinta dunia jauh daripada hati. Tiap-tiap hari dekat dengan Allah melalui dengan ibadat, dekatkan diri dengan Allah sehingga akan jadi kekasih Allah, dan sehingga akan apabila dia jadi kekasih Allah, dia punya penglihatan dia, pendengaran dia, tangan kaki dia, semua dapat digunakan mengikut apa yang disukai. Isi Orang mukmin antara sifatnya macam mana sahabat kan sudah beritahu. Nabi SAW tanya kepada beliau, saya tengok surga di hadapan mata, neraka di hadapan mata, padang mahsyar di hadapan mata. Macam tu juga orang-orang mukmin sifatnya, dia rasa syok, semangat untuk masuk dalam syurga, dan rasa takut daripada neraka. Kerana apa tuan-tuan, di akhirat nanti ada dua tempat saja, syurga atau neraka. Allah Taala telah sediakan untuk orang mukmin, orang beriman syurga. Bila dalam syurga nanti, syurga adalah tempat nikmat. Allah Taala akan jalan. Lepas ni tidak ada maut lagi. Dalam dunia ni tak ada orang yang suka untuk mati. Ini kita punya tanda Allah akan sempurnakan dalam syurga. Dalam syurga tak ada maut. Maut pun akan maut, mati pun akan mati. Tak ada mati selama-lamanya. Dalam dunia ni, janggut suap putih pergi jumpa itu apa? Kedai kita rambut kita taruh apa? Color. Dari warna hitam ke warna apa lain mana. Dalam syurga tak ada janggut putih. Dalam syurga, dalam dunia ni tak ada orang suka dia ada masalah, problem. Dalam syurga tak ada problem. Gembira untuk selama-lamanya, muda untuk selama-lamanya, hidup untuk selama-lamanya. Allah Taala telah sediakan nikmat untuk orang mukmin, orang beriman dalam syurga. Tak ada satu mata pernah tengok, tak ada satu hati yang pernah terdetik, tak ada satu fikiran yang terlintas dalam kepala dia. Macam tu nikmat Allah kasih. Tapi lagi satu tempat tuan-tuan, api neraka Jahannam. Selama-lamanya. Situ pun tak ada maut. Selama-lamanya. Orang-orang mukmin ini antara sifatnya. Ada rasa syok untuk masuk dalam syurga, ada rasa takut untuk masuk dalam neraka. Inilah sifat orang. Nabi SAW dalam ibadatnya begitu dahsyat sekali. Nabi ini semayang sampai Nabi mengkaki dari unta. Allah Taala tegur kepada Nabi, tidaklah turunkan Quran untuk nak mendusakan kamu. Nabi beribadat untuk hubungan dengan Allah. Begitu dahsyat sekali. Nabi semayang sampai kaki dari unta. Begitu juga Nabi SAW dalam hati beliau ini fikir risau yang ada dalam hati Nabi. Seluruh umat selamat daripada neraka Allah dan masuk dalam syurga. Oleh kerana itu sifat Nabi SAW. Nabi SAW sentiasa dalam kerusingan, dalam fikir risau setiap keadaan. Hai umat, setiap keadaan Nabi SAW, umat. Dan Nabi SAW sentiasa dalam kerisauan tentang umat, supaya setiap umat ini selamat daripada neraka Allah, masuk dalam syurga. Nabi SAW yang risau, bimbang, tangisan Nabi untuk umat. Dan Nabi SAW takkan cakap perkara yang sia-sia. Ya, dalam pengaraan Nabi SAW takkan cakap perkara yang sia-sia. Setiap waktu Nabi dalam satu kerusingan, macam nak umat berselamat daripada jahannam. Satu budak dia datang duduk dalam majlis Nabi SAW. Berapa hari dia tak datang. Nabi pun tanya kepada sahabat mana dia pergi. Orang cakap dia sakit di dalam rumah. Nabi SAW pergi rumah dia. Nabi ziarah dia. Dia dalam marzul maut, macam nak mati dia. Nabi pun dakwah dia. Nabi cakap, ucapkan kalimah. Kalimah yang akan selamatkan kamu ke akhirat ini. Dia pun tengok bapak dia. Nabi cakap dia, ucap, dia tengok bapak dia. Dia tengok bapak dia, dia tengok semua. Bapak dia pun cakap, dengarlah cakap Muhammad ini. Dia pun telah ucapkan. Nabi telah gembira kerana saya
umat saya satu orang telah selamat daripada neraka Allah untuk masuk dalam syurga. Inilah kerisauan yang berterusan ada dalam hati Nabi SAW. Setiap umat ini selamat daripada neraka. Nabi SAW bagi tahu contoh dia apa? Satu orang dia menyalakan tu lilin, berpatung apa ni? Yang terbang tu. Dia sedang jatuh atas api tadi. Satu orang dia duduk, dia pun halau. Jangan bagi jatuh atas api, nanti akan terbakar. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, saya pun telah diutuskan untuk selamatkan kamu daripada jahanam untuk masuk dalam syurga. Kamu sedang jatuh dalam neraka macam mana pepatung ni jatuh dalam api ni. Saya pegang kepada kamu daripada belakang kamu, satu-satu orang saya pegang. Cuba untuk selamatkan kamu dengan kamu tergelincir dan kamu jatuh dalam neraka. Tuan-tuan yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Inilah fikir risau yang ada dalam Nabi SAW. Setiap keadaan ini fikir Nabi macam mana umat selamat daripada jahanam dan masuk dalam syurga. इसी तरह Inilah fikir yang ada dalam fikiran Nabi SAW. Setiap waktu dan keadaan yang fikir untuk umatnya. Bagaimana umat selamat daripada neraka Allah, masuk dalam syurga. Sahabat kiram radhiyallahu anhum mereka berdamping sahabat. Macam mana mereka telah belajar iman, amal, ilmu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan mereka sahabat berdamping dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka juga telah letakkan dalam hati mereka tentang fikir risau bimbang atas umat. Setiap sahabat mereka punya hati pun fikir tentang umat. Hazrat Umar radhiyallahu anhu dalam satu safar, satu orang rahib padri dalam keadaan kurus, makan tak makan, puasa, tak kahwin. Hazrat Umar radhiyallahu anhu tengok. Hazrat Umar radhiyallahu anhu menangis. Hazrat Umar radhiyallahu anhu tahu berapa mujahadah susah payah yang dia buat. Dosa pun tak buat, kahwin pun tak, makan pun tak, puasa. Tetapi kesusahan dia tadi tak boleh selamatkan dia ke akhirat nanti. Tak boleh selamatkan dia daripada api neraka. Amir Mu'minin menangis, risau. Satu orang sahabat, dia telah murtad dan dia telah lari pergi ke Istanbul. Hazrat Umar radhiyallahu anhu dapat tahu. Amir Mu'minin hantar satu sahabat yang jemaah pergi jumpa dengan dia. Macam mana ajak dia masuk Islam balik, dakwah dia datang ke Islam balik. Dulu zaman mana ada kapal terbang, tuan-tuan? Kereta api kapal terbang mana ada? 8,000 km dari Madinah Munawwarah. Datang jumpa dakwah dia. Dia cakap, saya boleh terima Islam, saya boleh masuk Islam balik, tapi dua syarat. Kawinkan saya dengan anak Amirul Mukminin. Dan nombor dua, bagilah saya urusan khilafah, bagi kepada saya. Sahabat tadi bagi apa? Untuk kahwin dengan Hazrat Umar radhiyallahu anhu anak, saya boleh jadi saksi, saya boleh ambil tanggungjawab. Tapi masalah urusan khilafah, ini benda yang masyarakat kita perlu masyarakat. Sahabat tadi pun balik Madinatul Munawwarah. Amir Mu'minin, kita telah dakwah sama dia. Dia bagi dua syarat, bagi karbu tadi. Hazrat Umar radhiyallahu anhu beritahu, kenapa kamu tak janjikan khalifah, urusan khalifah kepada dia? Saya sedia untuk bagi saya punya seluruh kerajaan ini kepada dia, tapi dia kembali kepada saya. Macam tu ni fikir risau. Satu-satu umat nilai mereka di sisi sahabat. Macam mana mereka selamat daripada neraka Allah. Amir Mu'minin hantar sahabat tadi, pergi jumpa dia, apa yang dia minta tadi, bagi kepada dia. Bila sahabat sampai dekat sana, tengok mana orang kumpul. Tengok ada orang, ada majlis. Ada orang telah mati meninggal. Ada majlis semua orang ramai orang. Sahabat tadi pun tanya. Mereka membagi tahu fulan telah meninggal. Amir Mu'minin dapat berita, dia pun telah menangis. Saya tak dapat selamatkan dia daripada neraka. Tuan-tuan yang mulia Allah Subhanahu wa taala, Quraisy, dia telah bunuh pakcik Nabi Hamzah radhiyallahu anhu. Dia potong, dia telah keluarkan hati. Untuk dia pun Nabi sallallahu alaihi wasallam doa. Lepas Fatah Mekah, Nabi hantar sahabat dakwah kepada dia. Allah turunkan 3 ayat. Quraisy cakap, saya boleh terima Islam, tapi ini dosa saya dapat. Allah turunkan ayat, Allah maafkan. Tapi dia cakap, ini dosa pun saya dapat. Sahabat pergi, Allah turunkan lagi satu ayat. Ayat nombor 3, Allah turunkan, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa daripada rahmat. Musuh yang telah makan Nabi punya pakcik punya hati,
Untuk dia pun Nabi SAW yang tangisan, fikir, risau. Inilah sifat Nabi SAW, sahabat. Sohbat dengan Nabi SAW, berdamping dengan Nabi SAW, sifat dalam hati mereka. Macam mana umat selamat daripada neraka Allah, masuk dalam syurga. Sahabat kiram Radhiyallahu anhum, mereka berdamping sohbat dengan Nabi SAW dalam ilmu, dalam iman, dalam amal, dalam usaha fikir risau Nabi SAW. Sahabat kiram Radhiyallahu anhum, bila mereka buat kerja ini, mereka letakkan diri mereka dalam kesusahan, diri mereka, harta mereka, segala-galanya mereka korbankan untuk agama. Mereka tak tengok lain. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, orang keturunan yang tinggi, orang yang baik, tapi bila terima kalimah Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, terus tak pandang belakang lagi. Terus jadikan kerja ini sebagai maksudnya. Dia telah dicaci, dia telah dimaki, dia telah dipukul. Apa yang dia ada, semua sekali dia telah korbankan. Dalam peperangan Tabuk, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah buat audition pukul, tentang ada sahabat bawani, ada sahabat bawani. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, saya tinggalkan Allah dan Rasul ke dalam segala-galanya korban. Inilah sahabat korban. Sahabat mereka berdamping dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fikir, risau, bimbang Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dalam hati mereka. Untuk ini mereka sanggupkan segala-galanya. Macam mana agama Allah dapat hidup di seluruh dunia, mereka sanggup korbankan segala. Mereka tak pedulikan harta mereka, mereka tak pedulikan nyawa mereka. Amar bin Jamuh, sahabat yang timpang, anak-anak dia cakap kat dia, bapa dah banyak kali keluar jalan Allah, sekarang sudah timpang duduk dalam rumah rehat. Isteri terdil, orang kamu takut untuk pergi, nampak gaya macam kamu tak sedia untuk keluar jalan Allah. Doa, ya Allah, kau jangan bawa balik aku balik dalam rumah aku, kau matikan aku di jalan. Peperangan mati syahid, kata duduk atas unta, kau bawa patah balik. Unta tak nak bawa balik dia jenazah dia, mayatnya. Macam tu dia jasad. Budak-budak kecil, mereka berdiri atas jari-jari mereka jengkit, tunjuk kepada Nabi. Dua orang sahabat kecil-kecil dia nak kusti lawan. Dia kata, Rasulullah, saya sudah besar, saya boleh kalahkan dia. Tunjukkan jasad mereka untuk keluar jihad di jalan Allah. Tuan-tuan yang mulia Allah SWT, Allah Ta'ala telah perintah kita ittiba, kita kena ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, surat dan sarirat. Satu, kita kena ittiba Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi punya gerak-geri Nabi, Nabi punya pakaian, Nabi punya amalan, semua ini perintah Allah. Begitu juga sarirat, risau, fikir, bimbang, kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam juga Allah telah perintah kepada kita untuk ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat kiram dan lain, mereka faham. Mereka yang fikir, risau, bimbang pun seperti mana fikir, risau, bimbang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di hadapan mereka satu saja, hak agama Allah dapat hidup di seluruh dunia, ataupun nyawa kita korbankan itu. Ini dah jasad yang ada. साहब किराम की बीवी तरगीब देकर वीडियो गेम्स खेलने का जज्बा है, ये हमारे और उनके दरमियान फर्क है. Sahabat kiram radhiyallahu anhum, isteri mereka bagi targib kepada suami untuk keluar jalan Allah, untuk jihad di jalan Allah. Kita punya isteri targib sama kita untuk duduk dalam. Sahabat kiram yang anak-anak, sentiasa di badan mereka gantung panah, lembing, pedang, sedia untuk keluar jalan Allah, jihad. Kita ni anak-anak 24 jam tangan handphone tengok, main game. Inilah beza antara kita dengan sahabat kiram. उनका जज्बा था आखिरत बनाने. Jazbah mereka adalah untuk akhirat, untuk bina akhirat. Kita punya jazbah untuk bina kehidupan dunia kita. Mereka punya jazbah untuk amal, kita punya jazbah untuk mal, dunia. रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाए और पूरी उम्मत में किस तरह जिंदा हो जाए. Kerana berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi yang akhir. Tak ada Nabi yang akan datang selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala telah pilih umat. Tanggungjawab yang Allah telah beri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanggungjawab tadi Allah telah beri pada setiap individu umat. Berpelajaran ke tak ada pelajaran, pandai tulis ke tak pandai tulis, kampung ke bandar, siapa saja, setiap individu umat ini, sama ada kita faham atau kita tak faham, Allah telah beri tanggungjawab kita. Mereka sobat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka belajar usaha ini, mereka buat kerja ini.
Kerana berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanggungjawab ini adalah berikan pada umatnya. Perpadaran padaran setiap hidup-hidupnya. Saya dan tuan-tuan kita perlu faham, ini adalah kerja kita, tanggungjawab kita. Kita perlu buat kerja ini. Bila akhir zaman ini kita buat kerja ini dalam zaman yang penuh dengan fitnah, penuh dengan cabaran cobaan, kita buat usaha, Allah akan bantu. Maka haqqan alaina nasrul mu'minin. Allah Taala berfirman dalam Al-Quran, tanggungjawab Allah, Allah bantu orang-orang mukmin bila mereka buat usaha. Saya dan tuan-tuan kita pun yakin bila kita bangun untuk kerja mulia ini, Allah akan bantu. Maulana bagi Mufti sampai tahu, kita kadang-kadang kita takut untuk tinggalkan dunia kita. Sebenarnya apa pun tak akan berlaku dalam dunia kita. Hari ini kita takut dengan bayang-bayang. Satu orang bayang-bayang, dia pukul lah bayang-bayang dia macam mana pun aku tak tahu. Tapi dia ambil satu hammer kecil, kalau dia pukul tu dinding akan pecah. Ambil drill machine, dia akan jadi. Bila usaha perkara tak jadi. Kita takut saya keluar apa akan jadi, sampai dunia apa akan jadi. Allah janji Allah akan bantu kita bila kita buat kerja agama, kita buat usaha. Jadi saya dan tuan-tuan, kita berniat insya-Allah kita jadikan kerja ini sebagai maksud. Jadikan kerja ini sebagai kerja. Pertama sekali untuk belajar usaha ini membagi masa 4 bulan. Mereka-mereka yang telah bagi masa 4 bulan, alhamdulillah takazal daripada seluruh dunia. Mereka minta jemaah dikeluarkan. Jadi tuan-tuan berniat insya-Allah untuk negara jauh 4 bulan. Begitu juga Mufti Sahab bagi tahu LDS kita daripada Takran. Mereka minta jemaah daripada Malaysia dihantarkan di Bangladesh. Mereka tunggu bila jemaah daripada Malaysia nak pergi ke Bangladesh. Daripada Bangladesh banyak jemaah yang hantar sini, tapi kita belum hantar jemaah ni. Jadi beliau bagi tahu kita macam mana masyarakat kita, mereka minta untuk kita hantar jemaah ke India, Pakistan, Bangladesh. Kita belajar usaha dan kita balik kita buat usaha sungguh-sungguh. InsyaAllah bila kita buat usaha sungguh-sungguh, Allah Ta'ala akan amkan hidayah, Allah akan amkan hak di seluruh dunia. Orang-orang hak sedikit saja, tapi sedikit bila mereka buat usaha sungguh-sungguh, Allah akan bantu, Allah akan turunkan nusrah, Allah akan beri hidayah, dan Allah janji Allah akan bantu. Bila saya dan tuan-tuan kita bangun, jangan kita takut dengan dunia kita. Dunia kita apa pun tak akan jadi. Dunia mana ada situ juga dia akan duduk. Apa pun tak akan jadi. Bila kita bangun bagi nama niat, azam, iradah, Allah akan bantu. Betul-betul semua ada niat insya-Allah. Bangun bagi nama insya-Allah.